Dan selamat sejahtera, bertemu lagi kita hari ini dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan HPM bab 1 tingkatan 5 siri ketiga. Okey. Jadi jom kita tengok apa perkongsian cikgu. Cikgu akan berkongsi dengan anda sistem penggajian sesebuah organisasi. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, cikgu berkongsi dulu apa itu gaji. Apa yang dimaksudkan dengan gaji? Gaji ialah bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbangkan tenaga dalam sesebuah organisasi. Pekerja menyumbangkan tenaga, sebagai balasan majikan akan membayar gaji kepada pekerja. Itu yang dimaksudkan dengan gaji. Baik, kita tengok apakah tujuan sistem penggajian ini. Dengan adanya sistem penggajian ini, ia dapat menarik minat pekerja berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Okey. Seterusnya, bila adanya sistem penggajian ini dapat mengekalkan pekerja yang berpengalaman dalam syarikat tersebut. Sebab apa? Sebab pekerja yang berpengalaman dapat mengurangkan kos latihan pekerja baru, dapat menjimatkan masa dan sebagainya. Sebab mereka dah lebih cekap, mereka dah ada pengalaman. Okey. Yang terakhir, sistem penggajian ini tujuannya dapat memotivasikan pekerja itu sendiri. Okey, baru dah dapat, bila dia bermotivasi, maka dia dapat meningkatkan prestasinya. Okey, baik, jom kita tengok apakah jenis bentuk gaji yang ada. Okey, kita ada gaji asas, upah dan juga allowance. Okey, apa yang dikatakan dengan gaji asas? Gaji asas ialah gaji yang diterima tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti allowance, bonus, commission dan lain-lain. Ataupun nama lainnya kita panggil gaji pokok. Dibayar ikut perjanjian asal antara majikan dengan pekerja. Gaji asal. Itu gaji asas, gaji pokok. Okey, upah pula macam mana? Upah dibayar mengikut tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Contohnya tempoh jam bekerja ni, kamu kerja 1 jam dapat RM5. Kalau 8 jam kamu dapat 8 kali 5 40, 400. RM40, RM40 kan, bukan 400. Salah kira tu. Okey, jadi maksudnya ikut jam bekerja ataupun mengikut hari bekerja. 1 hari kamu kerja dapat 100. 4 hari kerja dapat 400. Dia ikut berapa hari kamu bekerja. Okey. Allowance pula, allowance merupakan bayaran tambahan tetapi mengikut jenis jawatan dan polisi syarikat. Contohnya, ada syarikat yang menawarkan allowance pakaian, allowance dobi, allowance makanan, allowance pengangkutan. Berdasarkan pada syarikat. Okay. Dia bukanlah wajib pada semua, tapi ada syarikat yang menawarkan allowance tersebut based on syarikat tersebut lah. Okay, tak semua yang sama. Okey. Dan dalam penggajian juga, bahagian sistem penggajian ini juga ada menawarkan faedah kepada pekerja. Okey. Ini faedah yang semua syarikat perlu ada, iaitu caruman KWSP ataupun EPF. Yang mana Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP 1955 ini adalah wajib kepada semua majikan untuk mencarum di dalamnya, iaitu sebanyak 12%. Dan pekerja 11% hingga ke 7% ada untuk tahun inilah. Okey, kebiasaannya 11%. Okey, majikan wajib mencarum kepada pekerjanya. KWSP. Okey, yang kedua yang wajib juga iaitu caruman perkeso, SOKSO. Okey, ia akta di bawah Akta Keselamatan Sosial Perkeso 1969. Majikan wajib mencarum
per keso ini sebanyak 1.25%, ambil insurans pampasan pekerja 0.5% daripada gaji bulanan untuk melindungi majikan daripada tuntutan pekerja. Okey, per keso ni dia macam insurans lah, maksudnya dalam perjalanan pekerja tersebut aksiden ataupun berlaku kemalangan di tempat kerja, jadi SOCSO ni akan memberi pampasan. Dia perlindungan kepada pekerja dan juga majikan. Okey, dua tadi EPF, KWSP, SOCSO, dua per keso ni, dua-dua ni wajib majikan carum. Okey, faedah yang ketiga ialah commission. Okey, ini biasanya ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan. Berapa banyak jualan, lagi banyak jualan, lagi banyak komisen yang dia dapat. Jadi itu secara tak langsung dapat memberi motivasi kepada pekerja. Dia nak jual lagi banyak lah, sebab lagi banyak dijual, lagi tinggi komisen yang dia akan perolehi. Kan? Jadi secara tak langsung memotivasikan pekerja itu sendiri. Okey. Faedah yang seterusnya ialah pinjaman kewangan. Terdapat beberapa syarikat yang memberikan pinjaman kewangan kepada pekerjanya. Namun begitu, ia perlu mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh majikan dan juga organisasi tersebut. Okey. Tak semua syarikat yang memberikan pinjaman kewangan, tetapi ada syarikat yang menawarkan pinjaman kewangan tersebut. Mudahnya terus potong daripada gaji lah, jadi tak ada masalah untuk tidak bayar pinjaman tersebut. Senanglah, jadi tak perlulah pekerja tu pergi buat pinjaman di bank. Sebab apa? Sebab syarikat dia juga dah menawarkan pinjaman kewangan kepada staf dia. Okey. Faedah seterusnya ialah bonus tunai. Bonus tunai ni selalunya diberi pada hujung tahun ataupun bila syarikat tersebut tutup akaun lah. Jadi dia merupakan penghargaan kepada pekerja dengan membuat bayaran tunai berdasarkan prestasi syarikat. Prestasi syarikat tu bagus pada tahun tersebut, jadi tinggilah bonus tunai yang diterima oleh pekerja berdasarkan prestasi pekerja itu juga. Pekerja berprestasi tinggi, syarikat juga memberi prestasi yang tinggi, jadi bonus tunai pun dapat tinggi. Okey, dia berkesinambungan di antara satu sama lain. Okey, faedah seterusnya ialah memberi beasiswa pendidikan. Okey, iaitu dengan memberi bantuan kewangan kepada pekerja yang melanjutkan pelajaran dan latihan untuk peningkatan kerja mereka lah. Contohnya, dia sponsor pekerja tersebut untuk buat training dekat tempat lain. Jadi, kos tersebut dia akan tanggung sepenuhnya dan dibayar gaji penuh. Okay. Ataupun pekerja tersebut melanjutkan pelajaran, cuti belajar sepenuh masa, tapi masih bergaji penuh. Okay. Itu beasiswa pendidikan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja. Faedah seterusnya, majikan mengambil insurans berkelompok. Okay. Majikan membayar premium kepada syarikat insurans untuk melindungi majikan dan pekerja apabila berlaku risiko semasa bekerja. Okey, jadi apa-apa saja yang berlaku melalui masa dia bekerja dapat mendapat pampasan daripada syarikat, daripada insurans tersebut lah. Okey, dia berbeza dengan perkeso lah. Perkeso tadi wajib tapi nilai dia rendah. Jadi kalau yang syarikat ni majikan dia nak lebih tinggi coverage perlindungannya, dia boleh membeli insurans berkelompok. Okey. Even budak sekolah pun ada insurans berkelompok kan. Okey. Dan seterusnya, faedah seterusnya ialah kemudahan perubatan. Okey, ini seronok. Okey, kemudahan perubatan. Syarikat akan menawarkan faedah perubatan dan penjagaan kesihatan dibiayai sepenuhnya oleh majikan. 100% majikan tanggung. Sebab tu kalau kamu tengok klinik panel, hospital panel yang dilantik oleh syarikat-syarikat tersebut, bila pekerja dia pergi 100% dia tak perlu bayar apa-apa. Dan kebiasaannya juga kemudahan perubatan ni dia cover satu keluarga. Itu yang bestnya tu. Bukan hanya pekerja tu saja. Bila pekerja tu dah berkeluarga, ada isteri dan ada anak-anak, mereka juga tertakluk dalam faedah ini. Mereka juga dapat menikmati faedah ini. Seronok tu.
Itu kelebihan dan faedah yang diberikan oleh majikan kepada pekerja. Okey, dan seterusnya kemudahan cuti. Ni paling suka ni. Okey, sebab apa? Sebab semualah pekerja perlukan cuti. Namun begitu, cuti ini mengikut tahun perkhidmatan. Okey, contohnya cuti tahunan. Okey, pekerja yang dah lama dapat pengalaman, dah lama berkhidmat dalam syarikat tu dapat cuti lebih banyak berbanding dengan pekerja yang baru 10 tahun berkhidmat. 10 tahun dapat 20 hari cuti. Yang dah lebih daripada 10 tahun dapat 30 hari cuti tahunan. Kan dapat, adalah beza kat situ. Lagi lama dia berkhidmat dalam syarikat tersebut, lagi banyaklah cuti tahunan yang dia perolehi. Okey. Cuti sakit ni biasanya bila pergi MC, pergi klinik lah untuk mendapatkan MC sebab sakit sangat tak dapat nak melaksanakan tugas dengan baik. Jadi bolehlah cuti sakit. Okey. Cuti bersalin terutamanya untuk wanita. Dia sekarang ni ada sampai 3 bulan. 3 bulan boleh bercuti bersalin, dan suaminya juga boleh bercuti selama 1 minggu percuma ataupun 3 hari percuma. Tengoklah pada polisi syarikat tersebut. Okey, percuma sebab dia nak membantu isteri dia yang bersalin tu, nak urus anak, nak urus diri, kan. Okey, yang bersalin dapat cuti 3 bulan, gaji penuh. Gaji penuh tu yang penting. Okey, cuti rehat ni sebenarnya macam cikgu lah. Untuk cikgu tak ada cuti tahunan, tapi cikgu ada cuti rehat khas. Okey, dan lain-lain cuti yang di offer oleh syarikat berdasarkan tengoklah pada syarikat tersebut apa yang di offer. Okey, faedah seterusnya ialah tempat penjagaan anak-anak nursery. Tak semua syarikat buat ni benda ni. Seronok ni kalau disediakan oleh majikan kepada pekerja ni. Pekerja pun senang hati sebab anak dia dah ada tempat nak dihantar dengan ada subsidi daripada majikan. Contohnya seorang anak kos dia 400, syarikat tanggung 200, dia bayar lagi 200. Kan seronok tu, daripada 400 dia kena tanggung, dan akhirnya dia tanggung 200 saja, jimat lagi 200. Dia pun tak payah fikir, tak payah risau lagi anak dia kena dera ke, tak ada tempat nak hantar ke bila kena pergi kerja. Jadi tak ada masalah dah kat situ kalau faedah ini ditawarkan oleh syarikat tersebut. Okey, seterusnya faedah yang seterusnya ialah kemudahan keselamatan. Okey, iaitu peralatan keselamatan disediakan oleh pihak majikan supaya membantu pekerja dapat melaksanakan tugas dengan baik dan selamat. Contohnya dia menyediakan baju uniform yang selamat dan sesuai, ada reflektor ke, ada kalis api ke dan sebagainya. Okey, ataupun ada topi keselamatan, dia provide topi keselamatan kepada pekerja dia, jadi pekerja tak payah susah-susah nak pergi beli topi keselamatan tu sebab dah disediakan secara percuma oleh majikan. Ataupun safety boot. Safety boot tu mahal tu, jadi pekerja mungkin tak mampu nak beli. Jadi jangan risau, company sediakan juga secara percuma. Kan? Jadi itu memudahkan dan memberi faedah kepada pekerja. Pekerja rasa seronok lah, semuanya ditanggung, tinggal nak buat kerja je lagi. Okey, dan juga majikan bertanggungjawab untuk menyediakan persekitaran kerja selamat. Ada SOP-nya, ada tata caranya yang betul, supaya pekerja dapat bekerja dalam keadaan yang lebih selamat. Okey, faedah yang terakhir, majikan menyediakan kemudahan penginapan. Okey, penginapan sama ada asrama ataupun rumah sewa lah sebagai tempat tinggal kepada pekerja. Jadi pekerja tak payah susah-susah. Kalau jauh daripada kampung, tak ada tempat tinggal kat mana, macam mana nak tinggal, nak cari rumah pula tak tahu, tak familiar tempat tu. Jangan risau, company dah sediakan dah asrama, company dah sediakan dah rumah sewa. Jadi pergi saja untuk pergi bekerja. Tempat tinggal dah disediakan secara percuma. Jangan risau. Okey. Alright. Seterusnya, penentu sistem penggajian ini, yang pertama nak buat semua benda, gaji-gaji yang hebat, allowance yang power, faedah yang hebat-hebat tadi tu kan, yang seronok tadi tu kan. Yang pertama mestilah ada kemampuan organisasi. Okey, ada kewangan yang kukuh, kewangan yang stabil, maka dia dapat memberi lebih ganjaran kepada pekerjanya.
Okey, yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab dan tugas yang lebih besar, maka ganjaran yang diterima adalah lebih besar. Besar jawatan, besar gaji, banyaklah kerja yang dia kena buat berbanding orang yang gaji kecil. Okey. Baik. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Okey, pihak kerajaan telah menentukan kadar gaji minimum yang perlu dilaksanakan oleh pekerja, oleh majikan. Okey, contohnya gaji minimum macam tadi tu, KWSP wajib, ataupun SOCSO pun wajib. Jadi majikan perlu ikut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Berapa pesaing syarikat yang lebih kurang sama menawarkan gaji kepada pekerja. Ini dapat mengelakkan, kalau kita bagi gaji yang kompetitif, dapat mengelakkan pekerja daripada berhenti. Kuranglah pekerja yang nak berhenti sebab dah seronok dah duduk kat syarikat tu. Okay. Alright, seterusnya penawaran dan permintaan dan penawaran buruh. Okey, dia menentukan kadar upah dalam pasaran. Seterusnya yang terakhir, faktor lokasi juga memainkan peranan dalam penentu sistem penggajian. Okey, kos sara hidup setempat, kedudukan geografi dan risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur yang ada. Semakin jauh dan susah nak capai, dapatlah allowance lagi tinggi, dapatlah gaji yang lebih tinggi. Ataupun kos sara hidup setempat tu di bandar-bandar raya besar yang perlukan sara hidup yang tinggi, jadi ada allowance dia lebihlah tinggi berbanding dengan yang tempat yang biasa saja. Okey, baik, sekarang sampailah masanya untuk segmen pengukuhan. Okey, baik, kita tengok soalan yang berkaitan dengan topik yang kita pelajari hari ini. Okey, yang pertama, maklumat berikut berkaitan dengan Maira, seorang graduan lulusan ijazah perakaunan. Okey, Maira seorang graduan yang baru sahaja menamatkan pengajian ijazah perakaunan yang telah menerima tawaran pekerjaan bagi jawatan eksekutif akaun daripada dua syarikat yang berbeza. Maira sedang mempertimbangkan untuk menerima salah satu tawaran tersebut dengan menyenaraikan kelebihan dan kekurangan kedua-dua syarikat tersebut. Okey, ada dua syarikat yang nak melamar Maira ni menjadi pekerjanya. Okey, syarikat A merupakan syarikat yang terkenal dan kukuh. Hanya Maira akan ditugaskan untuk menjaga bahagian kawalan kredit sahaja, terletak di bandar, jauh daripada rumah serta terpaksa menempuh kesesakan lalu lintas. Kos pengangkutan tinggi, namun begitu gaji ditawarkan sebanyak RM2,000. Okey, manakala syarikat B pula, syarikat yang baru saja beroperasi, belum mencapai setahun lagi. Berbanding syarikat A tadi dah establish. Okey, tugasan dia, deskripsi tugas dia ditugaskan mengawal bahagian kredit dan membantu menyediakan penyata kewangan. Okey, syarikat ini berdekatan dengan rumah, hanya 10 minit perjalanan dan tiada kesesakan lalu lintas. 10 minit je dah sampai tempat kerja. Okey, kos pengangkutan rendah dan gaji ditawarkan RM1,800. Lebih rendah berbanding dengan syarikat A tadilah. Okey, jadi soalannya, cadangkan syarikat yang patut dipilih oleh Maira. Kemukakan alasan anda. Kalau soalan macam ni keluar, ada pilihan, kamu kena beri pendapat. Jangan risau. Kamu jawab A pun dapat markah, kamu jawab B pun dapat markah. Tapi kemukakan alasan yang kukuh. Okay, senang soalan macam ni. Seronok kan? Sebab potensi dapat markah tinggi. Okay, jadi kalau kamu jawab syarikat A, kamu kata Maira perlu memilih syarikat A. Bagilah alasan anda yang kukuh. Okey, kenapa kena pilih syarikat A? Sebab syarikat A telah terkenal dan kukuh. Ada pengkhususan kerja sebab dia perlu mengawal bahagian kredit saja. Tak adalah perlu pening kepala kan, kerja dia satu tu je. Okey, berpeluang untuk mendapatkan pengalaman daripada pekerja lain sebab syarikat tu dah lama, dah established, dah terkenal. Mesti dah ada pekerja lama kan, jadi dia boleh timba pengalaman dari pekerja yang dah lama berkhidmat. Okey, kelangsungan pekerjaan lebih terjamin kerana syarikat
kukuh. Tak adalah potensi nak syarikat bankrupt ke apa ke, hilang pekerjaan ke. Okey. Dan kelebihan dia lagi, gaji lebih tinggi iaitu RM2,000. Itu kalau kamu jawab A. Okey, cikgu saya tak berminat lah A, saya nak jawab B. Boleh tak? Boleh je. Okey, beri alasan yang kukuh. Okey. Syarikat B. Okey, syarikat B, kalau Maira pilih syarikat B, Maira dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari untuk mengawal bahagian kewangan. Sebab macam-macam kan tugas yang nak kena buat tadi kewangan tu. Sesuai lah dengan dia, kelayakan dia, ijazah perkawanan tadi. Dapatlah mengaplikasikan apa yang dia dah pelajari. Okey, menjimatkan kos minyak kerana jarak perjalanan yang dekat saja tadi tu, 10 minit dah sampai. Kan? Menjimatkan masa perjalanan. Tak ada jam. Okey, sebab tak perlu menempuh kesesakan lalu lintas. Dah senang dah kat situ. Okey, Maira dapat memberi sumbangan untuk mengembangkan perniagaan. Sebab syarikat tu masih baru, macam-macam dia kena buat, dia dapat memberi sumbangan dia. Okey. Alright. Seterusnya, jelaskan faktor yang menyebabkan syarikat A mampu menawarkan gaji yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat B. Kenapa syarikat A lebih dapat menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada syarikat B tadi itulah. Okey, sebab ada 4 fakta. Sebab kat situ dia tulis 8 markah kan. Okey, 8 markah. Jadi kongsikan dengan 4 fakta dan 4 huraian. Jadi cukuplah 8. Nak bagi lebih bolehlah. Okey, 4 fakta yang pertama, kemampuan organisasi. Fakta yang pertama, kemampuan organisasi tadi. Okey, sebab apa kemampuan organisasi tadi tu? Sebab kedudukan kewangan syarikat A lebih kukuh. Okey, lebih kukuh dan mampu membayar gaji dan ganjaran yang lebih baik. Okey, fakta yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Bahagian kewangan memerlukan tumpuan yang teliti. Okey, fakta yang ketiga, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Syarikat A mampu memberi ganjaran lebih baik berbanding pesaing dia sebab dia dah kukuh kan. Dapat mengelakkan masalah pusing ganti pekerja. Pekerja sukalah kerja kat situ sebab dah establish. Okey, faktor lokasi. Syarikat A terletak di kawasan bandar. Kos sara hidup lebih tinggi. Okey, senaraikan tugas yang perlu dilakukan Maira sekiranya dia bekerja di syarikat A. Dia bidang tugas kawalan kredit, menyedia rekod-rekod kewangan, mengurus semua bentuk hutang, memantau pembayaran hutang dan melaporkan status kredit terkini. Mudah kan? Tak susah pun. Okey, jadi tamatlah perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa untuk mengikuti lagi channel Cikgu Fairuza. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Fairuza agar dapat kamu mengikuti lagi video-video pembelajaran dan perkongsian cikgu pada masa akan datang. Jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Bye.